Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Okay, baik, pada hari ini kita akan membincangkan subtopik 1.3 kuantiti fizik dan unitnya. Okay, baik, sebelum kita memulakan subtopik ini, perkara pertama yang perlu kamu ketahui iaitu apakah maksud kuantiti fizik. Kuantiti fizik adalah kuantiti yang dapat diukur dan disukai. Maksudnya kuantiti ni mestilah kita boleh ukur dan kita boleh sukat dengan menggunakan alat pengukuran. So itu adalah kuantiti fizik. So kuantiti fizik ini boleh disukai dengan menggunakan unit SI. Apakah contoh bagi kuantiti yang kita boleh kira? Contohnya panjang. Kita boleh ukur berapa panjang sebuah meter. Berapakah panjang pembaris, pensel, kita boleh ukur dengan menggunakan alat pengukuran sama ada pembaris ataupun kita pengukur. Yang kedua, ketebalan sebuah buku kita boleh ukur juga dengan menggunakan pembaris. Isi padu air minuman kita boleh sukat juga dengan menggunakan silinder penyukat. Dan kemudian kita ada berat ataupun jisim adik kita boleh ukur dengan menggunakan penimbang. Tadi cikgu ada sebut, kuantiti fizik kita boleh ukur dengan menggunakan unit SI. Apakah unit SI? SI itu adalah singkatan kepada sistem international. Maksud unit SI tadi adalah unit yang seragam digunakan dalam pengukuran di kebanyakan negara. Maksudnya macam mana? Maksudnya negara yang gunakan unit SI ini dia akan menggunakan unit yang sama. Unit yang sama di seluruh negara, di semua negara yang menggunakan unit SI. Maksudnya kalau dekat Jepun dia gunakan meter untuk panjang, itu negara lain yang gunakan, contohnya negara Amerika Syarikat sudah pun akan menggunakan unit meter dalam pengukuran mereka. Tapi panjang sebenarnya unit SI-nya adalah kilometer. Seterusnya kita nak lihat kuantiti fizik dan unitnya. Kuantiti fizik dan unitnya ini awak perlu hafal. So kuantiti fizik kita ada 5. Dan awak perlu tahu apakah unit SI bagi setiap kuantiti fizik dan apakah simbol bagi setiap unit SI. Kita lihat yang pertama, kita ada panjang. Panjang unit SI-nya ialah meter, manakala simbolnya ialah M kecil. Jisim unit SI-nya ialah kilogram dan unit simbol bagi unit SI ialah kg. Masa unit SI-nya ialah saat dan simbol bagi saat ialah S kecil. Suhu unit SI-nya ialah Kelvin dan simbolnya adalah K besar. Dan kuantiti fizik yang terakhir, arus elektrik. Unit SI-nya adalah ampere dan simbolnya adalah A besar. Ingat ya pelajar-pelajar, awak perlu hafal kuantiti fizik unit SI dan juga simbol bagi unit SI. Seterusnya kita nak lihat kepada penggunaan imbuhan awal. Imbuhan awalan ini kita gunakan di dalam pengukuran kuantiti fizik yang melibatkan kuantiti fizik yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil. Contohnya, biasanya panjang kita ukur, kita akan gunakan unit sama ada milimeter, sentimeter, meter ataupun kilometer. Tetapi kadang-kadang yang kita ukur itu, kuantiti yang kita ukur itu adalah lebih kecil daripada milimeter ataupun lebih besar daripada kilometer. Jadi untuk kuantiti yang begitu, kita akan gunakan imbuhan awalan. So kenapa kita gunakan imbuhan awalan? Supaya dapat memudahkan kerja merekod data ataupun maklumat. Kita lihat, apakah simbol dan unit bagi imbuhan awal. Kita lihat yang pertama ini, imbuhan awalan kita ada mega. Mega simbolnya ialah M besar, nilainya ialah 1 juta. Dan nilai dalam bentuk piawainya ialah 1 darab 10 kuasa 6. Kuasa 6 ini kita perolehi daripada nilai sifar di sini. So ada 6 sifar. So bentuk piawainya dia akan jadi darab 10 kuasa 6.
Okey. Begitu juga dengan kilo. Okey, kilo simbolnya ialah K kecil dan nilainya ialah 1000. So disebabkan ada 3 sifar di sini, jadi nilai bentuk piawainya akan jadi 1/10 kuasa 3. Okey. Desi D kecil sifar perpuluhan 1. Okey, disebabkan dia ada perpuluhan di sini, maka dia akan jadi negatif 1. Okey, negatif 1. Kenapa negatif 1? Sebab selepas titik perpuluhan ada satu tempat sahaja. Okey, lihat senti. Senti simbolnya ialah C dan nilainya ialah sifar perpuluhan sifar 1. Kita lihat ada 2 tempat selepas titik perpuluhan. Jadi nilai dalam bentuk piawai akan jadi 1/10 kuasa negatif 2. Okey, mili M kecil. Okey, sifar perpuluhan sifar 1 nilainya. Okey, dan bentuk piawai dia akan jadi 1/10 kuasa negatif 3. Okey, lihat ya, selepas titik perpuluhan ada 3 tempat. Jadi 10 kuasa negatif 3. Okey, mikro kita ada simbolnya ini. Nilainya sifar perpuluhan sifar 1. Okey, ada berapa tempat selepas titik perpuluhan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan dapat 1/10 kuasa negatif 6. Okey. Tadi kita bermula dengan mega dan berakhir di mikro kan? Okey, tapi sebenarnya dia ada lagi giga di atas ini dan nano di bawah ini. Okey, ini kuantiti fizik ataupun nilai imbuhan dan simbol yang awak perlu tahu untuk tingkatan 1 daripada giga sehinggalah nano. Okey. Okey, so dalam kuantiti fizik ini awak perlu tahu tentang pertukaran unit kuantiti asas. Okey, so kita lihat pertukaran unit bagi jisim. Okey, sebelum tu cikgu nak awak faham dulu konsep pertukaran daripada unit yang besar kepada unit yang kecil. Okey, dan unit yang kecil kepada unit yang lebih besar. Okey, jika unit pertukaran unit melibatkan unit yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil, kita hanya perlu darabkan sahaja. Okey, ataupun satu cara yang lain, kita boleh pindahkan titik perpuluhan ke sebelah kanan. Okey, kita lihat contoh. Okey, nombor 1 ini daripada 1.9 kg, kita nak tukarkan kepada gram. Kg ini lebih besar daripada gram. So kita nak ubah, kita nak tukar unit daripada unit yang besar kepada unit yang kecil. Okey, tadi kita boleh darabkan sebab kita tahu kilo ni nilainya ialah 1000, so darab sahaja dengan 1000. Ataupun satu lagi cara yang lain, kita tahu nilai bentuk piawai tadi, okey, bagi kilo ialah 10 kuasa 3. Okey, di kuasa 3 tu kita boleh gunakan untuk kita gerakkan titik perpuluhan. Okey, disebabkan pertukaran unit tadi adalah daripada unit yang besar kepada unit yang kecil. Jadi kita boleh gerakkan titik ini ke kanan sebanyak berapa? 3 kali. Okey, sebab kilo dan kita kena gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. So akan dapat 1900 gram. Okey. Okey. Bagi nilai pertukaran unit yang melibatkan unit yang lebih kecil kepada unit yang lebih besar, kita perlu bahagi. Okey, kalau bahagi sajalah. Okey, sebab kilo adalah 1000, so nak tukarkan gram kepada kilo kita perlu bahagikan sahaja dengan 1000. Ataupun kita boleh gunakan kaedah perpindahan titik perpuluhan tadi. Okay, so kita tahu 10 kilo tu adalah 10 kuasa 3 tadi. Disebabkan pertukarannya adalah daripada yang unit kecil ke unit yang lebih besar. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri. 1, 2, 3. So akan dapat 8.2 kg. Okay, boleh faham belajar? Gerakkan titik. Jika pertukaran daripada unit lebih besar kepada unit yang lebih kecil, gerakkan titik ke sebelah kanan. Okay, jika melibatkan pertukaran unit daripada unit yang lebih kecil kepada unit yang lebih besar, kita gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri. Okay, sama juga untuk panjang. Okay, unit yang besar kepada unit yang lebih kecil, kita darabkan ataupun kita gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kanan.
tetapi bergantung kepada berapakah nilai bentuk piawai tadi. Okey, contohnya 80 meter nak tukar kepada cm. Cm tadi, cm tadi berapa? 10 kuasa negatif 2. Kan? Tapi kita abaikan negatif tu, kita ambil 2 sahaja. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ni 1, 2. So akan dapat 80. Awak darab sahaja dengan 100. Okey, ada 2 cara. Okey, jika melibatkan unit yang besar kepada unit yang kecil, sama juga awak, unit yang kecil kepada unit yang lebih besar, awak bahagikan ataupun gerakkan titiknya ke sebelah kiri. Okay, contoh 600 nak tukarkan kepada meter. Senti tadi adalah 10 kuasa negatif 2. So gerakkan ke kiri sebanyak 2. So akan dapat 6. Okay. Seterusnya 3 mm kepada M daripada kecil juga kepada besar. Okay. So 1 meter, mili tadi adalah 10 kuasa negatif 3. So gerakkan 3 kali 1, 2, 3. So akan dapat 0.095. Okay. Tapi kaedah ini kita hanya boleh gunakan untuk jisim dan juga panjang. Jika melibatkan masa, kita tak boleh guna macam tu. Okay. Awak kena tahu ni. Nilai 1 jam bersamaan dengan 60 minit, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. So bila nak ubahkan jam kepada minit ataupun minit kepada saat, awak kena darab dengan 60. Okay. Jika nak ubah daripada saat kepada minit, minit kepada jam, awak kena bahagikan. Okay. Kita minit kepada saat, besar kepada kecil. Unit yang besar kepada unit yang kecil. So awak kena darab sahaja dengan 60. Awak akan dapat 420 saat. Okay, contoh yang kedua, 450 saat nak tukarkan kepada jam daripada kecil kepada besar. Kalau kecil kepada besar, awak kena bahagikan. Okay. So kita tahu saat kepada jam, tukarkan dulu saat kepada minit, minit kepada jam. So awak kena bahagi dengan 60 baru dapat minit. Bahagi lagi 60 baru dapat jam. Okay. Okay, so awak kena buat macam ni lah. So awak akan dapat 0.125 jam. Okay, boleh faham? So cikgu harap awak faham lah ya. Okay, so ini contoh. Okay, contoh imbuhan awal. Okay, lihat di sini 5 juta Kelvin. Apakah kuantiti fizik bagi Kelvin? Kelvin tadi apa? Apa kuantiti fizik yang unit SI-nya adalah Kelvin? Suhu suhu. Okay. So 5 juta Kelvin kita nak tukarkan dalam nilai imbuhan. So juta tadi ataupun 10 kuasa 6 tadi ialah mega. Jadi kita boleh tulis 5 mega Kelvin. Tulis simbol sahaja 5 mK. Okay. So kalau dalam bentuk piawai 5 darab 10 kuasa 6. 6 ni kita ambil daripada nilai sifar di sini. Okay. Let's say kalau dekat sini dia ada nombor lain, contoh 5.600.000. So dia akan jadi titik perpuluhan lah. 5.6 darab 10 kuasa 6. Okay. 3,000 gram. Tukarkan kepada kilogram. Awak akan dapat 3 kg. Sebab kilo ni bersamaan dengan 1,000. Okay. So dalam bentuk piawai awak akan dapat 3 darab 10 kuasa 3. Okey, seterusnya ini adalah latihan, contoh latihan. Okey, kita soalannya apa? Tukarkan nilai kuantiti fizik di bawah kepada bentuk piawai. Okey, 3,000 gram kepada kilogram. So, unit yang kecil kepada unit yang lebih besar. So, kita boleh, kalau kecil kepada besar tadi kita kena gerakkan ke kiri ke kanan. Ingat kecil kepada besar kita gerakkan ke kiri. So kilo tadi adalah 10 kuasa 3. Jadi kita gerakkan 1, 2, 3. So akan dapat 3 kg. Okay, ini caranya. Okay, tulis jawapan caranya macam ni. 3,000 unit powernya akan dapat 3 darab 10 kuasa 3. So akan dapat 3 kg. Okay, seterusnya sifar 75 meter kepada milimeter.
unit yang besar kepada unit yang kecil. Kalau unit yang besar kepada unit yang kecil, kita boleh pindahkan titik perpuluhan ke kanan. Okay. So milimeter tadi ialah 10 kuasa negatif 3. Atau awak kena abaikanlah negatif tu. Okay. So ni saja, gerakkan saja 1, 2, 3. So awak akan dapat 7.5 milimeter. Okay. Mudah sahaja. Okay. Seterusnya, awak perlu tahu kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharian. Okay. So unit piawai tadi apa? Unit piawai itu adalah unit SI. Unit seragam yang digunakan pada peringkat antarabangsa. Jadi untuk faham tentang kepentingan unit piawai ini, kita kena lihat dulu bagaimanakah unit pengukuran pada zaman dahulu. Okay, unit pengukuran pada zaman dahulu adalah berbeza. Contoh, jika berat mereka gunakan kati, tahil ataupun pound. Okay, ounce. Okay, kalau gunakan panjang, mereka ukur dengan menggunakan jengkal, okay, depa dan juga langkah dan juga berapa kaki. Okay. Contohnya, jengkal. Okay, jengkal, okay, depa, langkah tu berapa jumlah panjang langkah kita dan juga hasta daripada siku ke hujung jari. Okay, kita lihat apa yang berlaku bila menggunakan pengukuran menggunakan unit-unit yang menggunakan anggota badan tadi. Okay. So contoh situasi yang pertama, cikgu ni dia suruh Zaidi dan juga Hafiz ini ukur kelas dengan menggunakan langkah mereka. Okay, kalau kita tengok saiz Hafiz dan juga Zaidi ini adalah dua saiz yang berbeza, seorang tinggi dan seorang rendah. Jadi yang tinggi ni langkah dia mesti lebih panjang berbanding dengan langkah yang pelajar yang rendah ni kan. Okay, jadi bila mereka ukur, mereka akan dapat jumlah yang berbeza sebab saiz langkah mereka tak sama. Okay, jadi pengukuran menggunakan anggota badan ini dia akan menimbulkan kekeliruan sebab panjang anggota badan bagi setiap orang tu adalah berbeza. Okay, jadi dia akan menyebabkan kekeliruan. Sama juga dengan situasi yang kedua. Okay, beli kain. Beli kain, mak dia nak 3 depa. So dia pergi kedai, dia kata nak langsir, kain langsir sepanjang 3 depa. Jadi tukang jual ni pun dia pun ukurlah 3 depa dia. Okay, jadi bila dia balik ke rumah, okay, Syura ni balik ke rumah dia ukur pula menggunakan depa dia. Jadi dia kata kain tu panjang melebihi 3 depa. Memang betul lah sebab Syura ni lebih pendek berbanding dengan penjual. Jadi depanya tak sama. Jadi pengukuran pada zaman dahulu yang menggunakan anggota badan ini adalah kurang tepat sebab anggota badan setiap orang tu berbeza. Okay. Maka zaman sekarang kita gunakan unit piawai iaitu unit SI. Contohnya apa tadi? Unit SI meter, kilogram, saat, kelvin dan juga ampere. Jadi bila menggunakan unit yang seragam ini, unit piawai ini, dia akan memudahkan pengukuran. Okay. Jadi orang dah tak keliru. Contoh saya ukur panjang meja saya ni 2 meter. Okay. Jika meja ni dia hantar ke negara lain, orang di negara lain dia ukur juga meja saya, dia pun akan dapat pengukuran yang sama iaitu 2 meter. Dia tidak timbul lagi sebarang kekeliruan. Jadi komunikasi di peringkat antarabangsa tu akan berlaku dengan lebih jelas dan lebih mudah. Okey, boleh faham ya pelajar? Okey. Jadi cikgu rasa cukuplah setakat itu sahaja. Okey, subtopik 1.3. Jadi cikgu harap awak faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih.